Hai semua, selamat datang ke YouTube channel Fadil Malindo. Malaysia, Indonesia Street Channel. YouTube channel ini ditubuhkan untuk memberikan info di antara Malaysia dan Indonesia. Sebab apa? Sebabnya kedua-dua negara ini boleh berkomunikasi dengan bahasa yang sama, mudah difahami, dan dalam masa yang sama untuk mengeratkan lagi hubungan di antara kedua-dua buah negara ini. Jadi, baiklah, untuk hari ini saya nak share satu topik yang lagi menarik, iaitu berkaitan dengan kerja tetap versus dengan kerja kontrak. Mana lagi better? Jadi sebelum kita continue dengan topik kita hari ini, apa yang saya nak sharekan dekat korang, so make sure korang jangan lupa untuk subscribe, like dan share video saya pada kali ini supaya akan ramai lagi orang boleh tengok lagi video-video ini dan akan supaya korang tak miss untuk video yang lagi-lagi menarik untuk masa yang akan datang. Kerja tetap dengan kerja kontrak. So ada setengah orang suka nak cari kerja tetap, ada setengah orang juga suka nak cari kerja yang kontrak. So actually dua-dua ni sama ada tetap ke kontrak ke, dua-dua ada dia punya pro and cons dia. So actually daripada sesuatu pekerjaan itu pun sebenarnya kalau korang kalau contoh let's say kalau macam korang tengok ada satu peluang pekerjaan itu daripada industri yang dia ada, industri yang kita venture into that kind of industry tu pun sebenarnya kita boleh expect sebenarnya daripada industri itu pekerjaan kita itu kita akan dapat pekerjaan daripada status kontrak ataupun status permanent. So normally daripada industri-industri yang kebanyakannya yang akan offer kita kerja dalam status yang kontrak, normally macam industri dalam bidang construction, normally dalam industri dalam bidang IT, dalam bidang R&D, so ataupun dalam bidang oil and gas. So kebanyakan kalau korang ada kawan-kawan korang yang bekerja dalam bidang ini, normally mereka ni kebanyakan dalam kerja dalam bidang status kontrak lah. So dalam erti kata mudah, mereka yang kerja dalam bidang kontrak ni kebanyakannya involve dalam satu-satu projek. Tetapi untuk mereka yang kerja dalam bidang yang tetap, kerja yang tetap kebanyakannya kerja dalam bidang yang contohnya manufacture yang bersifat repetitif, yang selalu diperlukan bukan berdasarkan projek. Tetapi kedua-dua ni actually ada pro and cons dia. Baiklah, tak kira lah sama ada korang nak kerja dalam bidang kontrak ke ataupun kerja tetap. Ada 5 poin ni yang korang kena ambil kira, iaitu yang pertama salary, yang kedua survival, yang ketiga flexibility, yang keempat self awareness dan yang kelima sustainability. So korang kena ambil kira 5 ni yang akan saya kupas sebentar lagi. Yang pertama, salary. So obviously hampir ke semua rata-rata mereka yang bekerja secara kontrak, mereka dapat lebih daripada orang yang bekerja secara permanent. Kenapa? Sebabnya kebanyakan orang yang bekerja secara kontrak, mereka bekerja di dalam satu-satu projek yang dapat peruntukan daripada sesuatu agensi berbanding dengan mereka yang bekerja secara tetap yang mana mereka pekerjaan bersifat repetitif. So kalau korang consider untuk dapatkan kerja gaji dengan lebih banyak secepat mungkin, so korang boleh consider untuk kerja secara kontrak terlebih dahulu. Untuk yang point nombor 2. Untuk point nombor 2 kita survival. Kita bercakap pasal survival. So normally kita compare pelik dengan kita punya gaji. Kalau untuk orang yang bekerja secara permanent, mungkin gaji diorang agak sikit-sikit daripada orang yang kerja secara kontrak. So daripada segi survival itu, mungkin kalau korang bekerja di tengah kota-kota besar seperti di Kuala Lumpur, di Jakarta, di Surabaya, di Penang, di Butterworth ataupun di mana-mana kota-kota besar yang ada di Malaysia atau Indonesia, mungkin kalau bekerja secara permanent itu mungkin tak cukup untuk menampung kehidupan. Itulah kita cakap pasal survival. Itu daripada segi kontrak yang itu. Daripada segi kontrak yang lain pula, survival dia yang saya rasa mungkin cons untuk orang yang bekerja secara kontrak pula, mungkin selepas mereka habis kontrak itu. Mungkin waktu diorang kontrak gaji mungkin agak besar, so survival sewaktu lepas habis kontrak itu maksudnya, tapi as long as mereka ada buat simpanan, itu saya boleh kata almost negligible lah survival mereka. Tapi kalau diorang tak ada membuat simpanan apa-apa pun, mungkin itu survivalnya itu pun tapi selepas mereka habis kerja. So maksudnya apa ini yang saya boleh buat perbandingan kat sini, survival itu kalau untuk mereka yang bekerja secara tetap sepanjang tempoh durasi mereka bekerja, itulah survival yang harus mereka hadapi dan mereka tempuhi.
Tetapi untuk mereka yang bekerja secara kontrak, survival itu mereka akan tempuh sewaktu mereka sudah tamat kontrak, iaitu proses untuk mencari kerja yang seterusnya. Okey, untuk poin yang nombor 3 yang korang harus consider ialah flexibility. Okey, untuk flexibility pula, untuk yang ni saya lebih menyokong ke arah kerja kontrak. Sebabnya kalau untuk kerja kontrak, flexibility yang di sini saya maksudkan kalau macam contoh, bila kalau mereka yang bekerja secara kontrak, atas bila mereka habis satu tempoh kontrak, mungkin contoh kontrak dalam tempoh 2 tahun, dan bila habis kontrak mereka nak berehat mungkin dalam 2 atau 3 minggu untuk short escape pergi berjalan-jalan. So mereka ada flexibility daripada segi masa dekat situ sebelum mereka nak try cari kerja lain, tapi dengan syarat haruslah mempunyai simpanan dahulu. Itu maksud saya daripada segi flexibility. Tetapi untuk mereka yang bekerja secara tetap pula, mereka hanya fleksibel mungkin di waktu hujung minggu, Sabtu dan Ahad, ataupun hanya Sabtu saja, ataupun waktu malam sahaja. So daripada segi flexibility yang itu yang saya percaya, kalau untuk mereka yang bekerja secara kontrak, mereka lebih fleksibel. Maksudnya ada masa kalau macam bila dah habis kerja, diorang boleh fokus untuk nak short escape, boleh bercuti panjang. Itu daripada segi flexibility-nya. Untuk point yang nombor 4 ialah self-awareness. Okey, untuk self-awareness ni saya lebih fokuskan ke arah money management, pengurusan wang. Okey, so untuk mereka yang bekerja secara kontrak dengan compare dengan mereka bekerja secara tetap, so normally saya boleh kata hampir ke semua 99.9% mereka yang bekerja secara kontrak, mereka punya self-awareness terhadap pengurusan kewangan adalah lagi better daripada mereka yang bekerja secara tetap. Kenapa? Sebabnya mereka tahu kalau bekerja secara kontrak akan ada satu tempoh yang mana kontrak akan tamat. Jadi mereka akan simpan wang dan melakukan pengurusan wang dengan lebih baik. Tetapi berbanding dengan orang yang bekerja secara permanent, mereka hampir kurang daripada 5% tak ada pun penyimpanan wang untuk tabungan at least 1 bulan pun daripada gaji mereka, kerana mereka bekerja secara tetap, percaya yang mana tidak akan dibuang kerja. Sebab tak ada satu tempoh yang boleh tamatkan kerja orang. Jadi, untuk mereka yang normally baru venture lah ke arah kerja secara kontrak, normally mindset akan terus buat simpanan wang untuk di masa kritikal. Tetapi kalau korang yang terus venture ke arah kerja yang terus tetap, hampir 50% lah, kurang daripada 5% takkan ada tabungan, sebab dah ada mindset dekat situ yang mengatakan kita kerja tetap, so tak perlu nak menyimpan. Untuk poin yang nombor 5 ialah sustainability. Okey, yang ini saya lebih fokuskan ke arah career sustainability lah. Maksudnya ke arah kita punya kejayaan yang lebih lestari. Okey, untuk ke arah kejayaan yang lebih lestari, yang lebih stable lah dalam erti kata mudah. So obviously memang mereka yang dapat kerja tetap akan lebih sustain career dia berbanding dengan orang yang kerja secara kontrak. Okey, tetapi anda harus tahu satu perkara. Okey, untuk mereka yang bekerja secara kontrak, mereka mungkin income yang mereka make setiap bulan mungkin 2 atau 3 kali ganda lagi lebih. Tetapi daripada segi career sustainability tu, saya menangkan dekat orang yang bekerja secara tetap. Sebab apa? Kalau anda bekerja secara tetap, maka mudahlah anda untuk membuat segala urusan-urusan loan. For example, anda nak buat loan dengan loan beli rumah, ataupun nak buat loan beli kereta, ataupun nak buat peribadilah, loan peribadi. Tetapi jika anda bekerja dalam sektor kalau bekerja secara kontrak pun actually boleh sahaja untuk buat loan, tetapi mungkin hanya limited kepada loan kereta ataupun loan peribadi. Tetap kalau macam loan yang panjang-panjang tu, yang sampai 25 tahun 30 tahun actually untuk buat loan rumah atau nak buka loan bisnes, so mungkin anda kena ada satu pendapatan yang tetap. So sebab tu saya kata daripada segi career sustainability, saya lebih memihak kepada mereka yang bekerja secara tetap. So secara rumusnya, tak kisahlah korang kerja dalam kerja tetap ke ataupun kerja kontrak, so korang kena consider 5 faktor ni, iaitu salary. Selepas salary, korang kena consider pula dia punya survival issue, kemudian tengok kepada tahap flexibility kerja itu sendiri, dan kena ada self awareness, dan juga kena tengok kepada sustainability of career itu sendiri. Okey, dan kalau mengikut pendapat peribadi saya sendiri pula, okey, ini tak ada apa-apa judgement, mengikut pendapat peribadi saya sendiri, jika anda seorang fresh graduate yang baru saja habis belajar, pada pendapat saya eloklah kalau anda pergi ke arah career, ke arah kontrak dahulu, kerana anda boleh make a huge income, anda boleh dapat lebih banyak pendapatan yang lebih tinggi. Mungkin anda boleh kerja secara kontrak dalam tempoh 4 ke 5 tahun
Tetapi saya tak galakkan kalau macam anda dah hampir berusia 40 tahun ke atas untuk bekerja secara kontrak. Secara peribadi, saya punya pendapat sahaja. Kerana bila dah anda berusia lebih daripada 40 tahun tu, anda dah ada anak, bini, maksudnya anda dah ada keluarga, tanggungan yang untuk ditanggung. So maksudnya perlu ada satu pendapatan yang tetap. So untuk fresh graduate, mungkin korang boleh venture ke arah kerja yang kontrak dulu dalam 4-5 tahun. 4-5 tahun korang akan dapat banyak, buat saving yang banyak dalam tempoh masa kerja kontrak itu. Itu yang point saya nak cakap. Dan kemudian selepas habis 4-5 tahun, bina rumah tangga. So selepas bina rumah tangga, mungkin korang plan nak beli rumah, nak beli kereta atau apa-apa. So korang kena ada satu pendapatan yang tetap. So untuk buat pendapatan tetap, untuk nak buat loan, korang kena ada kerja yang tetap. Baru korang boleh mudah untuk buat segala urusan dengan bank. So kemudian segala-segala urusan akan jadi lagi mudah. So itu saja pendapat daripada saya, Fadil Malindo.